Okey, dari segi ilmu perubatan, kita tidur ni untuk kita merehatkan badan. Lagi saya nak selit-selit lah sikit pasal bila dah cerita pasal tidur ni. Bukan tidur. Tidur ni kita tidur supaya kita rehatkan badan kita. Contoh, ni saya duk sembang ni, nadi saya dengan tangan-tangan saya ni semua. Bila saya duk buat macam ni, nadi saya akan sampai 80, 90. Sebab kalau saya kuat lagi suara, dia naik lagi nadi tu, dia kerja banyak. Tapi bila kita tidur, nadi kita akan turun serendah-rendahnya. Ada nadi akan turun sampai 40 pun ada. Sebab apa tu? Dia berehat. Jadi kita tidur ni sebab kita nak rehatkan organ-organ kita, terutama sekali jantung dan otak. Otak satu lagi organ yang selagi kita celak, dia tak tidur, dia tak rehat. Kita pejam mata tu, dia rehat sekejap. Jadi tidur, kalau dari segi sains lah, dari segi sains dia kata tidur 6 jam hingga 8 jam. Jadi 6 jam hingga 8 jam. Tapi kita tahu bahawa tidur siang hari dan tidur malam hari tak sama. Tidur siang hari tak berapa baik. Tidur malam hari tu yang dimana baik untuk kesihatan kita, sebab memang kita rehatkan organ kita semasa malam. Sebab apa? Sebab sebenarnya Allah SWT dah jadikan tubuh kita ni, bila waktu malam ada hormon-hormon tertentu yang keluar, ada hormon-hormon tertentu yang tak keluar. Jadi sesuai dah Allah jadikan, bila malam hang tidur, hormon ni keluar, hormon ni tak keluar. Bila siang, hormon ni keluar, hormon ni tak keluar. Jadi dia dah tentukan dah macam tu. Tapi bila kita ubah, kita siang tidur, malam jaga, memang banyak penyakit-penyakit yang bersabit dengan benda-benda yang macam tu. Tapi kalau nak kata sakit jantung ni, buat masa ni tak ada lagi lah bukti-bukti yang mengatakan bahawa ada kaitan di antara tidur dengan sakit jantung. Kalau saya salah tu, wallahu alam. Tapi dari segi tidur tu tak ada kena-mengena lah. Cumanya bila saya nak sembang pasal tidur ni, saya nak katakan satu lagi penyakit yang kerap sebenarnya berlaku. Yang ni kalau orang jantan, orang lelaki, pakcik-pakcik, abang-abang balik pergi tanya bini kita, mereka boleh cerita kat kita. Kita ni kadang-kadang bila kita tidur, terutama sekali orang yang suka mengeruh malam. Orang yang kuat mengeruh malam ni sebenarnya kebanyakan mereka ada penyakit darah tinggi. Kebanyakan mereka ada penyakit darah tinggi, dan penyakit darah tinggi mereka susah nak kawal. Pasal apa? Pasal masalah ni. Masalah tu berlaku sebab apa? Bila mereka tidur malam, mereka mengeruh. Sebab apa mereka mengeruh? Sebab lidah mereka jatuh, tutup saluran pernafasan. Kalau kita nak tahu tahap mana, kalau setakat dia mengeruh krah tu tak apa lagi. Yang bahayanya yang macam ni. Orang yang tidur, tanya dekat apa ni isteri-isteri kita, dia boleh abang, kita tidur ni mengeruh krah, senyap. Lepas minit dua, macam tak cukup udara. Itu adalah penyakit. Itu yang kita panggil penyakit OSA, Obstructive Sleep Apnea. Apa yang berlaku? Lidah kita tutup saluran pernafasan, oksigen tak masuk. Sebab kita lena, kita tak sedang bahawa kita tak menyawa. Bukan kita tak menyawa, lidah tu tutup saluran pernafasan. Bila kita tidur, selalunya oksigen banyak, otak boleh rehat, tapi otak tak rehat. Orang-orang ni, kita tak percaya kat saya, mereka ni yang tidur mengeruh malam, yang suka terkejut tengah-tengah malam ni, esok pagi mereka mangkit, awak mengantuk ke kau? Mereka mangkit, mereka mengantuk. Pukul 10 pagi, 11 pagi, 12 tengah hari, lepas sikit, mereka hangguk. Lepas sikit, mereka hangguk. Saya ada satu hamba Allah, kerja dengan TNB, lampu traffic light, lena. Traffic light dia lena. Pasal apa? Sebab otak dia tak rehat di waktu malam, siang dia letih, dia mengantuk siang hari. Kita panggil daytime somnolence. Ini adalah tanda-tanda penyakit OSA. Sebab apa? Sebab masalah pernafasan. Dan benda ni boleh dirawat. Sebab kalau tunggu lama-lama, dia merosakkan paru-paru, dia menyebabkan jantung kanan bengkak. Ini masalah. So siapa yang mengeruh kuat-kuat tu, mengeruh, lepas tu dia terkejut. Dia lah mengeruh, dia lah terkejut. Tapi dia terkejut bukan sebab dia mengeruh, dia terkejut sebab dia tak bernafas.
Ini bahaya. Ini kena pergi periksa. Sebab kes yang dilaporkan mati dalam tidur, kes macam ni lah di antaranya. Mengeruh ni memang kalau kita pergi kat silap doktor, dia kata tak apalah, dia bagi ubat tidur lah macam-macam, pasal kita tak boleh tidur. Mengeruh ni kena pergi jumpa dua saja, pakar paru-paru ataupun pakar respiratory, ataupun pakar ENT, hidung, tekak dan telinga, hidung dan tekak. Sebab dia nak kena buat sleep study. Dia buat apa? Masa kita tidur nak malam tu, sebelum kita tidur, dia nanti pasang alat. Alat tu nak sukat apa? Nak sukat kandungan oksigen dalam darah semasa kita tidur. Dan dia boleh baca. Dari situ dia tahu, dan dia ada had-had dia. Sebelum dia tuduh kata kita ada penyakit OSA. Bila dia dah tuduh kita ada penyakit OSA, di atas bukti tu baru dia buat rawatan. Rawatan ni ada macam-macam. Ada rawatan yang dulu orang nak buat, orang nak pergi bedah, buang tonsil lah, apalah. Tapi kalau ada tonsil besar memang kena buang, sebab tonsil tu sendiri yang menutup saluran pernafasan. Tapi lah ni, kalau tak ada tonsil yang besar, dia pakai topeng semasa tidur malam. Topeng tu dia ada oksigen. Oksigen tu pukul masuk. Walaupun dia tak bernafas, dia ada tekanan. Dia tolak masuk, oksigen tu masuk ke dalam saluran pernafasan. So, pakar ENT ataupun pakar respiratory ataupun pakar paru-paru. Nah,